Hello gang, welcome back to another vlog. So, hari ni actually aku ada dekat Country Garden Danggabe, JB. So, nama aku Kicok. Seperti biasa, aku bawakan korang aku punya adventure travel around Asia. Tapi kali ni agak special sikit sebab sebenarnya aku bukannya travel dekat around Asia, tapi sebenarnya dekat Amerika Selatan, dekat Argentina. Yeah. Pada aku agak rare sikit lah negara ni sebab untuk aku sendiri aku rasa aku takkan pergi Argentina ni sekadar untuk orang kata nak pergi melancong lah. So kalau bukan disebabkan ada gunung aku takkan pergi Argentina ni. So sebenarnya boleh dikatakan adalah beberapa negara yang aku pergi yang agak rare lah untuk aku sendiri, yang mungkin aku takkan pergi dan terfikir untuk pergi untuk sekadar untuk melancong, melainkan untuk kerana ada gunung dan untuk adventure travel. So best jugalah sebenarnya aku punya passion dalam mountaineering ni. So kita sambil kita adventure travel, so kita boleh melancong sekali kat negara-negara yang mungkin jarang-jarang kita pergi. So back to Argentina. Kenapa aku pergi Argentina ni? So macam mana aku boleh pergi dekat Argentina ni? So sebenarnya member aku nama dia Anis. So dia dalam satu mission lah untuk habiskan The World 7 Summit. The World 7 Summit ni kalau kau nak tahu ialah dekat dunia ni ada 7 buah benua, and setiap benua tu ada puncak tertingginya. So kalau kita naik 7 puncak tertinggi di 7 benua ni kita panggil The World 7 Summit. So Anis ni dalam mission untuk habiskan The World 7 Summit, yang dia masa tu dia dah naik Everest, dia dah naik Elbrus dan juga Kilimanjaro. So kali ni dia nak naik gunung Aconcagua di benua Amerika Selatan. So untuk aku pula sebenarnya tak adalah ada mission untuk menghabiskan 7 puncak tertinggi di 7 benua ni. Cumanya disebabkan pada beberapa tahun sebelum tu aku dah naik gunung Kilimanjaro setinggi 5,895 meter. So aku ada target untuk naik gunung yang tinggi dia 6,000 meter. So kebetulan Anis nak pergi Aconcagua, dan Aconcagua ni setinggi 6,962 meter. So aku rasa why not aku join dia. So Anis di bawah tajaan KE7B ataupun Kelab Eksplorasi 7 Benua, dan aku dengan belanja aku sendirilah. So walaupun aku tak ada mission untuk habiskan 7 puncak tertinggi ni, alhamdulillah sebenarnya aku dah habis 3 daripada 7 ni. So aku dah naik Kilimanjaro di benua Afrika, Aconcagua di benua Amerika Selatan, dan Cartens Pyramid di benua Oceania. Selain daripada 3 ni sebenarnya semuanya 7. Selain daripada 3 ni ialah Everest di benua Asia, Elbrus di benua Eropah, Vinson Massif di benua Antartika, dan Denali dekat benua Amerika. So kita orang pun set untuk pergi Aconcagua, dan 6 bulan, lebih kurang 6 bulan sebelum tu aku dah mulakan aku punya fitness training and aku punya strength training. And disebabkan masa aku naik Kilimanjaro setinggi 5,800 meter ni, aku kena AMS yang agak teruk lah waktu Kilimanjaro tu. So aku rasa untuk naik Aconcagua yang setinggi 6,900 meter ni, aku rasa aku perlu satu program acclimatization, proses penyesuaian diri yang lebih baik lah. So disebabkan tu aku pergi dekat satu gunung di China setinggi 5,000 meter sebulan sebelum aku pergi Aconcagua, iaitu Gunung Sigunyang, hanya untuk proses acclimatization, untuk proses menyesuaikan diri dengan altitude. So sebulan sebelum aku pergi Aconcagua, aku pergi kat China untuk naik gunung Sigunyang. And then beberapa minggu lepas aku balik daripada China,
aku pun mulakan aku punya journey ke Argentina. So daripada KL aku ke Doha, Qatar, and then ke Sao Paulo, Brazil, and then barulah ke Buenos Aires dekat Argentina. So perjalanan aku ni lebih kurang 25 jam flight. So agak penat lah, jauh kan kita punya travel. And then sampai dekat Buenos Aires, so aku biasanya bila aku travel, aku lebih suka stay dekat international hostel. So berbanding tidur dekat hotel, sebab tidur dekat hostel ni sebenarnya biasanya ada ramai turis daripada negara lain, backpackers. So kita boleh jumpa diorang, boleh bergaul dengan diorang, mungkin dapatkan lebih banyak info pasal tempat tu. And then biasanya dekat hostel, international hostel ni, dia punya host dia biasanya boleh bercakap English. Berbanding kat hotel kadang-kadang ada yang tak boleh cakap English, sebab dekat Argentina ni diorang punya language ialah Spanish. So masalah juga bila kita jalan dekat bandar dengan tak ada guide, and kita terpaksa dapatkan info sendiri. So international hostel ni banyak membantulah. So sampai dekat Argentina ni, di Buenos Aires, aku tinggal dekat Florida Suite Hostel. And then the next day, aku ambil peluang untuk berjalan-jalan sightseeing dekat Buenos Aires. Disebabkan sebenarnya kebanyakan aku punya travel adalah adventure travel yang aku sebenarnya pergi ke naik gunung, mountaineering. And then kebanyakan gunung-gunung ni, dia duduk remote lah, bukannya dekat bandar lah kan. So biasanya aku cuma transit sekejap je dekat bandar. So aku ambil peluang untuk 1 hari ataupun 2 hari untuk sightseeing. And then barulah aku meneruskan perjalanan untuk mendaki gunung. So dekat Buenos Aires ni ada satu area nama dia La Boca. So ni kawasan turis lah, pedestrian street. And then dekat La Boca ni dia menarik. Kalau korang Google La Boca, dia punya building dia semuanya warna-warni. And then menarik kalau tempatnya, dan ada satu stadium, home stadium untuk tim Boca Junior yang nama dia La Bombonera Stadium. So menarik tempat ni. Dan aku dapati dekat Argentina ni, diorang punya culture, diorang ni suka menari. Kat mana-mana je diorang ada menari. Dekat street performance memang banyak. Banyak restoran dekat luar dia mesti ada performance tarian. Dan tarian yang biasa diorang buat ialah tango. And banyak juga tango club. And so best lah tengok sikit-sikit diorang menari dekat taman, ada grup-grup diorang menari. And then waktu tu aku ingatkan Buenos Aires ni sejuk lah, tapi disebabkan aku pergi bulan Disember, sebenarnya sama dekat Argentina. And then baru aku perasan Argentina ni sebenarnya dia terletak dekat Southern Hemisphere. So sebenarnya kalau biasanya bulan 12 macam Christmas kan, kebanyakan negara dekat Eropah ataupun Northern Hemisphere sebenarnya dia punya season adalah winter. So berbanding dengan negara-negara yang berada di bahagian selatan, kalau dunia ni kita bagi dua, di bahagian selatan tu dia adalah Southern Hemisphere. So dia berbeza season dia. Kalau di utara winter pada bulan 12,
lebih kurang 800 USD untuk season tu sebab dia berbeza pada awal season, pada peak season dan juga end season. So aku pergi pada peak season. Akhir bulan 12 dan awal bulan 1 adalah peak season. So $800 kita bayar, and then the next day lagi barulah kita memulakan perjalanan. Tapi masa dekat Mendoza ni aku macam disebabkan kita punya perbezaan masa dengan Malaysia, walaupun masa tu dah hari ke-4 tak salah aku masih tak dapat menyesuaikan diri dengan timing kat sana lah. So malam aku tak boleh nak tidur dan rasa letih lah pada waktu siang. Sebab dekat Argentina ni kita punya timing 12 jam beza dengan Malaysia. So kalau kat sana malam, dekat sini baru pagi. Dan disebabkan perbezaan masa tu aku susah lah nak menyesuaikan diri. Dan selepas hampir 5-6 hari lah baru benda ni hilang dan aku dapat tidur ikut timing kat sana kan. So sebenarnya selepas hari ke-6 lepas aku bertolak daripada Malaysia, barulah aku memulakan the real journey aku punya untuk mendaki gunung. And then hari ke-6 tu aku mulakan perjalanan ke Penitentes, lebih kurang 4 jam daripada Mendoza. Kita orang naik van dan ke Penitentes ni lebih kurang 2,700 meter. So macam aku pernah explain, kita punya program untuk acclimatization, sebelum kita naik ke 3,000 meter, kita kena stay satu malam di bawah 3,000 meter supaya kita boleh menyesuaikan diri dengan altitude. So Penitentes ni macam small town, kita tidur pun dekat hotel, tak trekking lagi. Tapi dekat situ kita ada kerja sikit, iaitu kita punya barang-barang, luggage semua kita kena bagi dekat mules company. Mules ni macam keldai dan mix juga dengan kuda. Aku rasa di antara kuda dan keldai, dia besar daripada keldai, kecil daripada kuda. So dia ni mules ni akan bawa kita punya barang-barang lah untuk naik ke gunung. So hari tu kita pack semua dan bagi dekat company yang sediakan perkhidmatan mules ni. Orang lokal panggil mulas. Okay? So and then kita bermalam satu malam dekat Penitentes. And then hari ke-7 dekat Penitentes kita naik van ke Puerto del Inca. Puerto del Inca ni sebenarnya tempat start trekking lah untuk ke Gunung Aconcagua ni. Dia terletak betul-betul dekat bawah Horcones Glacier. Okay? So sepanjang perjalanan ni kita melalui Horcones Glacier ni lah. So dekat situ kita mulakan trekking dan barang-barang kita cuma bawa daypack saja. Barang-barang kita yang lain semuanya dibawa oleh mules tadi. So hari tu kita trekking ke Confluencia. Confluencia tinggi dia lebih kurang 3,300 meter. So perjalanan tu agak panas lah hari tu, berdebu. Memang angin pun kuat. So bila angin tiup dekat jalan ni berdebu, dia akan melekat dekat muka lah. So biasanya aku akan gunakan buff untuk cover muka dan hidung lah. Sebenarnya benda tu juga untuk mengelakkan kita terkena batuk lah. Sebab bila kering sangat dan berdebu, kita masuk dalam hidung dan mudah kita sakit lah. And then lebih kurang 4 jam aku sampai dekat Confluencia. And malam tu pula kebetulan sebenarnya malam New Year. Okay, so malam tu dia orang semua siap ada parti lah, macam parti dekat sebab ada banyak tim-tim lain. Dan aku dah penat lah sebabkan aku punya masa tidur aku tak betul. Dan aku pun tidur, tapi aku dengar bising lah dia orang punya parti untuk New Year ni. And then hari ke-8 program kita ialah untuk proses acclimatization. Okay, untuk proses penyesuaian diri. Kita orang nak pergi dekat 4,000 meter dan turun balik dekat 3,300 meter. So kita pergi 4,000 meter ni, kita pergi dekat Plaza Francia. Plaza Francia ni macam base camp untuk naik ke Aconcagua juga, tapi daripada southern face. So daripada belah selatan. Dan daripada belah selatan ni juga adalah satu technical route yang digunakan oleh Reinhold Messner masa dia naik Gunung Aconcagua dulu. And then bila kita orang naik Plaza Francia dan turun balik pada petang tu, dan kita buat first round medical check up dengan doktor. Dekat Confluencia ni dia adalah macam establish base camp yang ada klinik dan ada tent untuk kitchen dan sumber untuk makan semua, dia ada mess tent untuk makan. Tapi kita tidur tetap dekat dalam tent yang biasa ni lah. So
So hari tu kita check kita punya first round, dia ada banyak kali check kita punya blood pressure, kita punya SpO2, oxygen saturation, kemudian kita punya heart rate, and then barulah kita, dan benda ni akan direkodkan untuk the whole journey lah. Okay gang, so kita sambung minggu depan untuk perjalanan aku daripada Conferencia ke Plaza de Mulas dan juga ke puncak Aconcagua. See you again next week. Bye bye gang. Woo!